Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. Semalam ni Zul akan tunjukkan sesuatu yang menarik di chart. Sebab apa Zul cakap sebelum ni Zul akan buy di 37, tapi itu adalah kuarter 1 yang Zul guna indicator untuk good juga position untuk buy. Tapi Zul akan tunjukkan kepada anda siapa yang masih baru ataupun yang dah lama ataupun macam Zul dah ada pun dah expose Zul punya portfolio. Dan currently Zul punya portfolio pun currently ikutkan Zul tengok tadi dalam 25% loss. So untuk bagi Zul, untuk Zul punya current management, Zul expected Zul akan tunggu ke position ini barulah Zul akan buy. So meaning di buy di kawasan 37k Zul akan hold dulu disebabkan Zul dah ada pun Zul punya portfolio Zul ataupun Zul punya risk dalam market dah pun ada. So siapa yang masih baru, yes, boleh grab buy di kawasan ni. Tapi kalau anda nak follow, kata nak tengok in future untuk buy kat manakah Bitcoin, sebab apa data ni baru je berlaku dan expected untuk downtrend daripada 69 ini, kita expected yang ini level ini adalah amat berguna untuk kita buy sama ada short term dan long term. So apa itu ialah bergantung pada itulah kata level di RSI punya. So untuk detail nanti tu akan terangkan anda di chart. So sebelum tu let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku untuk hari ini dalam tempoh 12 jam. So inilah coin market cap. So pertama lagi kita tengok total market cap, apakah keadaan total market cap. So expected tak banyak berlaku perubahan. So total market masih lagi berada di 1.7 trilion. Kemudian BTC dominant 66, volume 66 million, BTC dominant 41.6, kita drop daripada 42. So ini kita tengok dalam secara untuk detail untuk hari ini. Untuk hari ini dalam tempoh 12 jam daripada market 8 pagi ke 8 malam ni, untuk total market increase banyak 0.8, volume drop 0.38. Kemudian BTC juga drop lah daripada cakap ni 42 daripada pun menjadi 41. So apapun malam ni US baru buka, so expected malam ini ada potential lagi drop. So siapa yang join dia punya Discord tadi, Zul aja baru dia share iaitu hold dulu ataupun cancel dulu buy limit anda di 37. Kalau ikutkan, kalau ada siapa yang kata plan nak follow Zul buy di 37, kenapa nanti malam ni Zul akan tunjukkan kenapa. Sebab apa, Zul expectation untuk hari ni ada possibility kita akan push lagi ke bawah sampai mana nanti kita akan tengokkan di chart. So guys, untuk current dia punya portfolio pagi tadi mungkin dah tengok, untuk malam ni tunjuk lagi iaitu current dia punya portfolio berada di 8.7k USD dollar, iaitu ikutkan statistik all time profit Zul dalam loss 25%, iaitu dalam dolar sebanyak hampir 3k USD dollar. So 3k kalau kali 4 almost dalam berapa, dalam RM12,000 Malaysia lah. Dari total punya investment adalah RM50,000. So inilah coin-coin yang best performance adalah Bitcoin, worst performance adalah kata QT. So apapun inilah coin untuk long term, memang Zul berminat untuk buy lagi. Sekiranya ada price menarik, Zul akan tambah lagi untuk aset-aset ini. So guys, let's go kita pergi ke chart. So untuk hari ni apa yang Zul nak tunjukkan elok adalah berdasarkan RSI. So kalau siapa yang follow Zul lama mungkin dia perasan untuk RSI ni, iaitu garisan-garisan yang Zul monitor ni, nanya Zul kata dah kuata buat sedikit eksperimen untuk kata dah lama nanya. Kalau ikutkan siapa follow dah mungkin dah sebulan 2 bulan lebih Zul punya letak level ni. So kenapa level ni? So malam ni Zul expect level ini Zul akan terangkan kenapa, ada kat manakah berdasarkan RSI ni, kat manakah good position untuk anda buy dan sell bergantung pada RSI. So ini bagus untuk short term dan juga untuk long term. So nanti Zul akan terangkan detail. So untuk hari ni kita akan pergi ke chart dulu Bitcoin. Nanti Bitcoin juga ada di ruang komen, ada yang tanya pasal Meta Hero. So nanti Zul akan buat Meta Hero. So mungkin Zul akan buka dulu, takut lupa nanti. Meta Hero. So ada di aku kata di KuCoin. Nanti Zul akan buatkan market. Yes, di KuCoin nanti Zul akan buatkan Hero USDT. So siapa nak kata ada Hero boleh tunggu. So nanti kita pergi BTC dulu, ke BTC dulu. So BTC hari ni Zul ada draw satu trend line. So siapa yang lepas-lepas ataupun dalam 2 minggu lepas, 1 minggu lepas, maknanya Zul ada terangkan ada possibility untuk kita buat downtrend yang baru sekiranya uptrend kita ini gagal. So macam mana kita nak gagal, kita tahu selalu gimana dia untuk break kalau chart daily ataupun lebih strong weekly close below garisan purple ni, meaning kita akan special, kita akan masuk ke dalam downtrend yang lebih besar tu. Downtrend yang mana? Expected yang hijau muda ini. So meaning untuk currently kita still lagi expectation kita masih yang downtrend ni, kerana kita hanya permulaan uptrend. So untuk uptrend yang permulaan ni, sekiranya macam mana kita tengok gagal, sekiranya price itu breakout bawah garisan purple ni, meaning kita akan expected price tu akan more drop. So meaning untuk garisan hijau yang ni, trend line ni kita akan cancel. So meaning kita akan monitor another down trend line yang lebih besar, iaitu first kita expect kita akan ada first touch
kemudian kita ada another second touch. So meaning expected pattern, hopefully touch yang keempat kita akan breakout. So macam mana expected tu, mungkin kalau kita tengok breakout bawah ni, kita kalau 30, 36 rebound balik. So breakout ni possibly kita akan ada kita akan nampak balik data yang sama, itu data untuk perubahan daripada downtrend ke uptrend yang baru. So itulah anda perlu relax sekarang untuk pergerakan market. So apapun untuk currently, yang garis hijau ni adalah kita hanya untuk monitor, tapi still lagi expectation kita still lagi daripada downtrend untuk uptrend permulaan. So jika uptrend ni kita still lagi, kita dah buat higher high. So pergerakan ni boleh lagi pada lower low, higher high, lower high sebelum buat higher high. So inilah potential juga tu expected boleh buy kat sini. Macam cakap, siapa nak buy boleh. Cuma kalau anda masih baru atau first time dalam Bitcoin, ataupun anda punya risk management, ataupun anda punya portfolio management, aku kata punya loss tu mungkin baru sikit, ataupun anda punya pendedahan, aku kata punya anda modal tu mungkin anda ada RM10,000, mungkin baru 20 anda invest baru RM2,000, mungkin anda buy dekat atas kawasan-kawasan ni baru juga mungkin ada 80% lagi anda tak buy. Yes, consider anda boleh masuk 20%. Bagi Zul macam tu dah kuota dah hampir 11,000 USD dollar ataupun dalam ringgit Malaysia dalam RM50,000 Malaysia. Tu dah kuota dalam market sekarang ni. Kemudian BTC pun aku kata market dia punya profit pun macam YouTube ni lah 25%. So untuk Zul better Zul tunggu adalah indikator yang Zul akan ke manakah net buy Zul. So kat sini kalau siapa naik boleh, tapi bergantung anda punya risk management currently portfolio. Kalau anda masih lagi pendedahan dalam market tu kuota below 20%, below 30%, yes anda boleh buy tambah lagi 20% kawasan ni untuk expectation macam tadi, swing low to swing high. Kata lower low, higher high, lower high expected melakukan kenaikan. Sebab apa, inilah kawasan kita punya. Daripada kalau kita tidur tarik Fibonacci, swing low to swing high, kita akan dapat golden box. So inilah kawasan ni ada high potensi untuk dia breakout. And sekiranya kita breakout yang ni, meaning kita akan expected melakukan kenaikan yang kata yang kita tunggu-tunggukan, iaitu price ke 61. Bagi Zul, kalau 61 adalah Zul akan regain balik profit. So kalau anda masuk kawasan ni, biasa anda punya risk kata management tu low. So meaning kalau price drop pun tak ada masalah, anda boleh grab buy lagi di bawah. To buy untuk long term, jangan buy short term. So untuk hari ni, kenapa Zul expected di Discord banyak Zul ada tulis kata hold buy dulu. Zul ada share kan ni, iaitu yang ni hold buy dulu 37. Kenapa? So malam ni Zul akan terangkan secara detail. So kat sini berdasarkan price ini sebenarnya Dua ada 37. Mana dia punya 37 tu? Sebelumnya dia ada set 37 kan ya. Dia akan buat balik 37. Sebenarnya dia ada katakan untuk pagi tadi sendiri pun dia akan buy di 37. Kenapa dia expected dia akan hold dulu? Untuk anda, yes, mungkin boleh beli 37 ni. Tapi untuk tu hold disebabkan disebabkan data RSI ni. So kalau anda tengok RSI ni, mungkin dia akan zoom in sikit untuk RSI dan juga price. Sebab apa dia tunjuk ni untuk anda tengok price dan juga aku kata RSI. So akan set balik. So RSI ni so zoom in nanti. So hingga price inilah di 4 hours. So sudah trace lama ni tu akan sepatutkan. So now kita tengok RSI. RSI bila berada di kawasan tu ni ada dua line ni. So nanti tu akan delete tu, yang ni tu baru untuk kata retest saja. Okey, yang ni anda tengok iaitu RSI ni tu ada buat daripada awal-awal kejatuhan tu, iaitu ini ikutkan price ni adalah 17 November daripada first kita drop itu. Nanti tu akan zoom out sikit. So first kita drop itu adalah kawasan ini daripada price agak aku kata hampir tertinggi kata dalam 69, drop buat high low expected ni 20 tu. Apa yang berlaku dalam RSI tu bermain antara 22. Nanti tu akan zoom in. So tengok price. So price itu antara ni ada satu line, satu tu akan ambil pen. Nak terangkan untuk anda faham, iaitu ini kita nampak ni 1, 2 dan 3. Tapi yang kita tengok ialah ni, yang ditunggukan adalah line bawah ni. So line bawah ni amat-amat jarang berlaku. Yang tu detect sekarang ni currently dengan data yang dekat sini hanya berlaku 3 kali je. Sebenarnya expected ini kawasan good buy untuk kata long term dan short term. Long term anda boleh untuk buy, seperti ini anda boleh guna untuk reducekan anda punya average. Kenapa? Kita akan tengok kat mana bila RSI berada di situ, bilakah price itu berada. So kita tengok yang point pertama, price itu berada di 2 ataupun 17 ataupun dalam 18. Ikutkan ni 16, 17 RSI, price tu berada di lower ni. Apa yang berlaku? Price melakukan pump. So meaning kalau kita buy kawasan ni, kita boleh hold, kita profit, expected kita boleh lock profit ataupun anda short term, bergantung pada anda. Kalau Zul mau long term, Zul buy, hold saja. Drop lagi, Zul akan tunggu next buy. Buy Zul ialah expected tunggukan jatuh lagi sekali, iaitu price naik kawasan ni dan melakukan bounce lagi. So meaning
ini adalah kawasan antara good position untuk anda buy untuk kata downtrend. Sebab apa? Kita buy untuk reducekan kita punya average per unit. So net untuk Zul current tu punya risk management, so Zul expected Zul akan tunggu juga RSI tu bukan berada di kawasan 16 barulah Zul buy. Bagi anda mungkin tak perlu tunggu, sebab apa? Base entry pun ikutkan yang ni bila berada di kawasan 20 pun ada melakukan pump, tapi base kata currently untuk kata dalam bulan 11 itu untuk berada di 22, 1, 2 dan currently 3. So 3 point ni kita tengok price ni berada di mana. Price tu hanya naik sikit saja, ikutkan sini price 20 naik sikit dan junam lagi. Sama juga ni price 20 naik sikit saja dan junam lagi. Sama juga kat sini yang kita tengok malam ini yang dispekkan boleh berlaku untuk ni, iaitu price hanya akan melakukan kenaikan sikit saja. Kita tengok untuk yang ni dia akan zoom up sikit price dan kuartal harga. Tengok macam mana chart ni. Okey, yang ni untuk anda tengok. So macam mana kita tengok ni RSI itu hanya berada jatuh di 22. Kemudian now 22 berlaku, price hanya pump sedikit saja. Now expected price tu more drop bawah. So ni weak untuk kita buy untuk short term. So untuk long term expected kita akan tunggu bila RSI itu berada di 4 hours. Ini ingat ini dah chart 4 hours. Bila RSI itu berada di 16. So terbukti currently untuk currently 1 dah 2. So adakah ini yang lepas, adakah quarter effect juga? Kita akan tengok juga. Dia akan buat satu trend line untuk RSI ni. So dia akan ambil satu trend line lurus. Dia akan letak di kawasan 20 di 16. Ingat nampak dia letak baru ni. Kita tengok akan kita back test bila last dia sentuh lagi 21. Tu kita akan tengok, kita zoom out lagi price. Tengok 21 tak ada touch. Kemudian kat sini tengok ada touch. So ini ingat, ini kuartal di BSC hanyalah kuartal sampai tahun 20 je. Mungkin nanti kita akan pergi ke satu chart lagi yang boleh kita tengok sampai 2011. So untuk kali kita tengok juga sini bila price itu tentu saja 16. So 16 apa berlaku kat price? Price betul-betul berada retest kawasan ni dan terus melakukan kenaikan. Sebab tu cakap untuk short term dan long term, untuk buran dan bearan, market tengah jatuh ataupun market tengah naik, untuk anda buy expectation di 16 kuartal RSI adalah good potential untuk anda buy. So let's go to pergi untuk tengok lagi. Kita akan tengok BTC, kalau satu lagi BTC Bybit. Okey, Bitstamp untuk tengok ini trading view index BTC dominant. So tengok BTC trading view Bybit. Okey, Bitstamp. So kat sini kita akan tengok data yang lebih banyak, iaitu expected. Tapi 4 hours memang tak dapat loading yang banyak lah data dia. Tapi tengok at least sampai mana kita boleh tengok. At least sampai kat sini kita ada at least sampai kuartal tahun 19. Kita tengok juga RSI macam tu. Kita tengok RSI berada di 16. Kita tengok RSI di 16. Apakah point yang kita touch tu? Kita ni kuartal 7. Kita akan set kat sini. Kita lock. Kita buat coordination iaitu dalam 16, 17. So kita tengok macam mana point kat sini, adakah berlaku touch. Kita tengok expected bila berlaku saja 16, apakah reaction price kata bila RSI berada di kawasan tu. Sebelum ni kita tengok RSI tu berada 16, kita touch, satu touch ini, dua touch. So seperti ini hanyalah 20. Kita tak nak, kita nak dalam 16 ke 18. So ni kita tengok juga yang tadi yang tu tunjuk di aluman mana price itu touch saja 16, bukan 16, 17 price bound untuk long term. Kemudian kita tengok lagi untuk battery sama juga sini. Bila RSI tentu jadi 16, 17 buy untuk long term. Kemudian sama juga kat sini, kita tengok kat sini bila bearish market. So inilah kuartal masa downtrend. So masa downtrend bearish market 3 tahun tu adalah good untuk buy. Bila nak buy macam kat bearish market, tu nampak data ni ingat tak ada lagi siapa yang share dalam mana kuartal YouTube channel. Sebab apa, ini memang tu punya kajian sendiri. So untuk ini dalam kita nampak bila masa berada di 16, 1 point, 2 point, 3 point, expected 4 point. So masa 3 tahun tu kita nampak 4 point. So kalau mungkin anda tak nak buy monthly, anda boleh tunggu RSI ni. So bila ni anda boleh masuk banyak lah, mesin anda masuk 50%. Kemudian tunggu lagi RSI masuk, anda masuk lagi 5%. Tu sementara tunggu net RSI kuartal 16 tu, anda boleh kumpul modal. So tiap anda jadi anda boleh kuartal invest ke 50%. Sebab apa? Kita tak tahu bila dia melakukan kenaikan, tapi based on kata history adalah kuartal 3 tahun. So kat sini apa berlaku, tengok price tu berada kawasan ni, iaitu price kawasan naik kawasan ni, bearish market naik sikit sideways, kemudian drop sikit, kita buy lagi dollar cost average, naik kawasan ni, jatuh, kemudian ingat bottom, naik price ni, naik kita buat base. Meaning kita buy kawasan tu, kita buy satu kawasan, dua kawasan, tiga kawasan ketiga dan kawasan keempat
expected kita buy. So meaning tengok buy kita walaupun bearish market, kita hanya buy dalam lingkungan dalam 10,000 dan kuartal 4,000. So meaning kuartal dalam 5,000 range. So meaning anda buy kawasan ni, so meaning average anda akan hanya stay kawasan ni. Sebab apa, kalau anda buy lebih banyak kawasan ni, average akan drop. So meaning bila pump saja hit anda punya average, anda akan melakukan kenaikan nasi. So expected akan berlaku, kita akan huge pump untuk next bull run. So itu yang Zul tunggukan untuk bearish market. So meaning untuk currently, untuk channel Zul sebenarnya kita dah jumpa satu quarter indicator yang kita boleh pakai untuk monitor masa bearish market nanti. So tak perlu risau untuk bearish market 3 tahun. Maknanya itu yang Zul tunggu-tunggukan, maknanya untuk bearish market 3 tahun tu. Sebab apa Zul nak invest dengan banyak di crypto. So untuk currently dengan price harga yang ni, so expectation sekiranya mencakap tahun 22 adalah tahun yang pertama untuk bearish market. Selalunya hopefully kita ada rebound dulu kawasan ni. Sebab apa, ini yang Zul hopefully akan harapkan berlaku. Sebab ini yang terbaik untuk Zul punya portfolio. Kalau berlaku ini, pump tu akan lock punya modal. Kemudian kalau dia drop bawah, meaning kita boleh, barulah kita expected mungkin boleh berlaku bearish market, iaitu swing high to swing low, higher low, expected barulah kita bearish market untuk continuous tahun 23-24. So meaning kita 3 tahun bearish market, 22, 23, 24, kemudian 25 barulah kita pump. So meaning kuartal tahun yang pertama ni kita ada peluang lagi untuk at least exit market. Kalau tak ada, kalau mungkin price tak naik satu, price terus drop bawah, terus kita buat position, tak masalah. Kita cakap Zul punya portfolio Zul akan hold, tapi Zul akan suntik modal baru untuk buy di kawasan ni. Untuk Zul, bilakah Zul nak maksimumkan Zul buy, itu cakap kita akan gunakan RSI tadi. Sebaik saja RSI jatuh 16, kita akan grab, Zul akan buy dengan banyak. Zul buy tak buy lah, kita buy monthly. Nanti mungkin Zul buy juga, tapi Zul expected yang ni adalah good indicator. Bila price sampai saja 16, kita boleh kata masuk dengan banyak expected. Berapa dana kita masuk ada, kita masuk $50. Mungkin 2-3 bulan nanti kita dah kumpul modal baru, hit lagi 16, kita masuk lagi 50%. So meaning even kalau masuk banyak, even price tu jatuh lagi bawah pun, kita buy dengan harga lebih murah, meaning kita akan dapat asset yang lebih banyak. So meaning average kita akan follow kita punya ke bawah, average drop. So meaning bila bull berlaku, kita average tu berada di kawasan selesa, tak jauh daripada kawasan pump. Tu meaning kita akan return on investment kita akan tinggi lah siapa untuk kata net pump untuk crypto. So let's go, kita pergi chat balik. So kenapa tu nak kata cancel untuk 37? So inilah tadi tu juga lah kat manakah aku position buy untuk di 16.21. So kenapa tu harap anda cancel 37 bagi siapa yang ada risk management dia. Tapi kalau siapa yang nak kata masih kata dia punya kadar risiko dalam market portfolio dia masih low, mungkin daripada total modal baru invest 20%. So masa tu dah invest aku hampir 50k. So tu tak nak yang kata letak tu punya portfolio lagi negative profit. So hold dulu untuk tu akan tunggu dip. So dia akan tunggu RSI berada di 16, barulah dia buy. Tahu walaupun buy 16 mungkin naik sikit, drop lagi tak apalah, at least dia akan buy sikit banyak ni kawasan tu, buy kawasan ni. Ini tu buy kata risk, kata low kan risk untuk dia punya more negative profit. So untuk currently kenapa tu cancel? So based on kata kejatuhan daripada 269 ke 32 ni, kita tengok kawasan 20, kawasan 20 dan kawasan 20 ni. So kita ada 3 point, 1 point, 2 point dan 3 point. Kita tengok apakah reaksi price untuk tahu. Tu tengok masa ni, iaitu masa price tu berada di kawasan 20, RSI 20, price hanya pump sikit saja buat correction dan drop lagi. Drop sampailah kita hit 21. Sama juga yang sini, iaitu price hanya pump sikit saja kemudian drop lagi sampailah 21. So net apa yang berlaku, do expectation ialah boleh sama juga berlaku. Sebab apa tu tak, memang tak ada tengok lagi dah yang share pasal data ni. So meaning data ni hanya kita je tahu. So meaning apa yang berlaku, expected now 20, price melakukan pump, possibility ada price tu melakukan kenaikan RSI sampai 20. Mungkin ada sedikit saja kata sedikit lagi drop, naik sikit kawasan ni, kemudian price betul drop lagi another. So untuk yang ni bercakap, kalau kita tengok resistance, current resistance swing high to swing low. So sekiranya ada low ni, meaning kita akan resistance tu ada possibility juga price itu, siapa yang ada buy kawasan ni, cakap siapa ada buy di kawasan 37 tu, anda boleh kata ambil opportunity. Adalah kata risk management anda boleh ambil, iaitu kena anda buy kawasan ni, anda boleh TP di kawasan ni. Sebab apa, sekiranya gagal kawasan ni, kita special boleh berlaku 21 RSI naik, expected dia akan drop lagi dengan nanti bawah, expected dia akan hit 21. So untuk anda, bagi yang siapa masih kata masih kata dia punya portfolio atau modal dalam market masih dah kata invest tu masih kurang, mungkin adalah ada RM10,000, mungkin anda baru invest RM2,000, you say tak masalah, anda boleh masuk di kawasan ini untuk expansion ni, dan anda boleh ambil TP sikit 20%
80% anda hold. Kalau naik kita sama-sama profit, kalau drop anda boleh guna 20% di untuk tambah lagi anda untuk buy di kawasan sama-sama kita buy masa 16 hit nanti. So itulah expectation boleh berlaku untuk market sekarang. Sebab tu cakap untuk Zul currently Zul buat penilaian balik 37 bukanlah bagi untuk Zul, tapi even kalau Zul nak buy pun tak masalah. Average Zul akan drop, tapi juga Zul akan ambil more quarter opportunity yang lebih besar, iaitu Zul akan tunggu RSI kuartal 16. Yes, boleh saja RSI tak nak 16, RSI terus melakukan kenaikan, kita melakukan price Bitcoin buat recovery. Mereka inilah ada good potential untuk kita buat, iaitu pergerakan lower low, higher high, lower high, buat another higher high. So higher high tu untuk confirmation, kita tengok price tu break kita punya minor resistance ni, kemudian resistance kita di 48, barulah kita akan position untuk 61. So kalau naik semua bagus untuk dia punya portfolio kan kembali profit, dan kita akan kembali profit. Tu tak masalah. Yang penting dalam investment ialah kita nak control kita punya emotional untuk buy. Yang penting juga ialah emotional untuk kita dana kita tu. Bukan senang nak kumpul dana. Untuk kumpul dana faham mungkin ambil yang masa lama. So at least kita nak buy dan di kawasan, maybe kita buy kawasan ni drop sikit tak masalah. So maybe kalau anda 37, kalau drop pun mungkin 30 tak masalah. Anda yang baru invest 10,000 masuk 2,000 di atas, 2,000 20% kat sini mungkin dah di dalam 3,000. So anda 7,000 kat sini anda boleh buy banyak lagi, cakap lagi. Bila sampai saja 16 nanti anda boleh invest kuartal pump sedikit banyak, iaitu sebanyak 50%. Tu katakan daripada 10,000 anda dah invest 8,000. So 8,000 kalau anda tak buy 37, kalau anda rezeki anda jatuh kawasan ni 8,000 tu anda boleh invest 4,000. So 4,000 lagi anda hold lagi untuk kata dalam kuartal standby untuk apa berlaku. So 4,000 tu especially kalau melakukan kenaikan kita akan sama-sama profit. Kalau even jatuh lagi ada lagi 4,000 tu untuk buy lagi di bawah. So juga kata plan anda punya buying punya strategi. So macam itulah Zul kata praktikan selama ni, iaitu Zul kawal tu punya modal. So Zul akan buy bila perlu dan bergantung tu punya keadaan market. So untuk hari ni untuk di 4 hours Zul detect yang pergerakan ni. So no buy Zul kawasan 37 adalah bukan good, tapi itu adalah kata no buy Zul bagi Zul. Untuk anda yang macam tadi mungkin invest sikit lagi, orang kata pendedahan anda portfolio mungkin low, mungkin 20% daripada profit. Yes, anda boleh ambil profit kat kata anda boleh ambil kata peluang kat sini untuk expectation lower low, high high, lower high, expected melakukan pump. So Zul tak buy ni sebab itulah kalau price naik expected Zul akan dapat balik value, iaitu untuk regain balik profit untuk yang loss banyak 3k ni. So bagi anda mungkin kuartal persen dia anda mungkin sikit, bagi Zul dah 25%. 25% Zul pun dah kuartal 3k. So kalau kuartal 50% expected dalam 5k. Expected dalam 6k. 6k kalau jadi 4, ada kira lah berapa. So expected dalam 25k lebih, RM25 Malaysia lebih untuk tu punya portfolio. So kali tu akan hold dulu untuk tu akan cari best position. Sekarang ni bergantung pada RSI. So RSI berada 16 adalah good untuk kita buy untuk Zul, untuk reducekan Zul punya average per unit ke bawah sikit. Even drop lagi tak bawah, Zul akan tunggu 16. Dia akan tunggu lagi untuk turunkan average. Masa tu dia akan pump lagi banyak. So bila pump lebih banyak, dia buy harga bawah. So average tu akan turun more dengan lebih drastik ke bawah. So guys, itulah alasannya untuk apa dia akan hopefully anda faham. Tak kuartal zaman 37 tu anda nak buy ataupun tidak, itu bergantung kepada anda punya current management money ataupun anda punya pendarahan dalam market. So let's go, kita pergi chart iaitu Meta Hero yang tanya Zul. Hero ni Zul ada buat juga. So nanti Hero USDT. So tengok juga chart Meta Hero, kita ada buka kat sini. So yang ni, so kat sini tu ada Hero. So ini siapa yang dapat link tu boleh tengok chart Zul. Sebab apa tu ada kat siapa join dia punya Discord channel untuk malam nanti tu akan share kan. Itu tu ada share kan link ni. So anda boleh klik saja tu punya kata Discord Trading View link tu, anda akan direct terus dapat tu punya chart. So anda tak perlu chatting dah. So untuk di Hero USDT, so currently untuk di nanti dia akan tengok tu di daily dan 4 hours. Kita pergi daily tu, tengok macam mana. So Hero dah jatuh harga daripada opening pun, iaitu opening dia kuartal 9 sen. Now dah price itu berada di 6 sen. So price ini expected jatuh kalau ikutkan untuk weekly. Dia tengok di 4 hours kat manakah price dia. So RSI dia expected kat mana, kena bawah ke 16, lebih kurang kat 16 tu perkuasaan ni. Tapi untuk currently tengok kita week lah, expected dia berlaku dah pun breakout dia punya lantai. Now berada di bawah rumah lantai tu, expected dia akan drop lagi bawah. So drop sama kita tak tahu, sebab tak ada ibarat dengan tu kata jatuh dalam lubang tak tahu dasar kat mana. So meaning dia expected boleh drop lagi. Sekiranya Bitcoin drop lagi ke bawah, kita akan expected altcoin yang expected dia akan drop lagi dengan drastik. So untuk invest kat sini anda boleh, tak masalah, dia 6 sen aja. Anda perlu letak target anda untuk invest coin yang macam ni. Anda perlu letak target tu, berapa target yang anda
tanggung risiko loss. Contoh mungkin anda sanggup risiko mungkin RM2,000 anda nak invest RM2,000 Malaysia, tak masalah. Kalau RM2,000 tu kalau untung, anda untung untuk long term, hold untuk long term. Tapi kalau expected dia sekiranya masuk RM2,000 kemudian gagal projek ni, tak masalah, anda boleh relakan RM2,000 tu loss. Sebab tu dalam investment kita selalu dengar kata satu word, iaitu invest duit yang anda expect kata boleh loss. Meaning yang projek macam ni kita expect boleh loss. Kalau anda tak nak loss duit anda boleh invest di Bitcoin dan Ethereum, kata stabil. Kita tahu even dia jatuh pun untuk long run dia akan still naik. So untuk Meta Hero kita tahu projek baru, anda perlu kaji fundamental, anda perlu ikut dia punya news hari-hari, dia punya kata mungkin di Twitter, Instagram, anda perlu update sentiasa dia punya news, apa yang dia buat untuk long term, barulah anda dapat faham, tengok di jalan dia adakah projek Meta Hero ni good untuk long term ataupun tidak. Tu tak pernah kaji, tapi tu ada tengok sikit aja Meta Hero ni, tapi berdasarkan chart untuk kali tak bagus lah untuk perkembangan dia, especially boleh drop. Tapi kalau sekarang ni dengan harga 6 sen mungkin anda nak invest, so anda boleh tengok 6 sen kalau adakan 2,000, kalau tengokkan 2,000 RM2,000 Malaysia bahagi dengan 4.2, so dalam dolar anda akan dapat 476 bahagi dengan 0.0 sekejap nanti 476 alright, bahagikan dengan 0.0, harga semasa adalah 6 sen, 67. So berapa coin yang dapat? So anda seperti anda boleh dapat sebanyak 7,000 coin. So kalau 7,000 coin ni at least kembali balik dia punya all time high, iaitu sebanyak 26 sen. So kalau expectation anda boleh kata profit adalah kata 7,500 coin. 7,500 coin darab dengan harga 0.26 sen. At least kalau anda expectation boleh ke higher high balik, so anda akan untung banyak $1,950. So meaning darab dengan 4.2, anda akan dapat 8,160. So tolak modal anda di 2,000 pula, 8,190 tolak dengan RM5, tolak 2,000 hanya modal, anda akan untung 6,000. So ingat, anda boleh ambil risiko, sama ada anda boleh invest RM2,000 untuk loss, anda percaya loss. Tapi kalau ada rezeki anda Bitcoin regain balik bullish, Meta Hero juga regain, at least balik all time high dia, anda dah profit sebanyak 6,000. So juga tu ada juga coin-coin macam ni, tapi tu tak hero lah. Tu ada coin iaitu coin-coin yang tu buy untuk long term. Contohnya adalah yang ni. Inilah antara coin-coin yang kata untuk punya long term, iaitu Harmony One, Koti, VET, Superfarm, KDA, VRA, Zilliqa. Tu yang ini yang kata more kata risky, hot, Dan, Omni, CV, VPAT ni kata VPAT tu tak buy lagi. Tu ini adalah kata memang long term pun coin ni memang sudah ada 10,000 lebih. So ada coin yang tu kata inilah kata future boleh metaverse. Tu ada Mana dah ada, Sandbox, Engine, RMK, Block, Gala ni buy. Atlas, Illivium, Wild dengan UN ni Zul belum buy lagi. In future Zul akan buy juga untuk sekiranya. So apapun cakap, Zul akan fokus pada Bitcoin dan Ethereum dulu. Dengan sebab apa, Bitcoin dan Ethereum still lagi tak nampak lagi kuarter momentum untuk naik untuk yang lebih drastik. So kita ada expectation lagi untuk Bitcoin drop untuk terus bagi market, iaitu dalam paling worst kita boleh dapat ialah dalam 26k dan kuarter 15k. Sekiranya Bitcoin berada kawasan tu, barulah Zul akan tengok balik untuk akaun-akaun yang ditunjuk tadi, barulah Zul akan buy balik untuk long term. So itukah untuk analisis untuk malam ni. So boleh dapat faham apakah pergerakan price boleh berlaku untuk tadi. Sama ada kita bound kat atas, yes boleh ke bound, cuma berdasarkan RSI tu tunjuk tadi, iaitu bound bila price 20 tadi, hanya price tu yes boleh naik. Tu ada positif untuk kita tengok confirmation tu kata kenaikan tu valid atau tak, iaitu kita kena tengok at least dia kena perlu breakout kita punya resistance ini, iaitu box ini. Macam mana tu dapat ni? Senang aja, swing high dan swing low ni. Sekiranya price itu gagal untuk break box ini, so meaning kita apa akan berlaku, expectation price itu akan buat sama seperti dulu ni, bound daripada 20 RSI kawasan ni kita bound balik. So macam ni yang ditunjuk ni, RSI 20 naik mungkin nak tinggi, kemudian RSI boleh drop balik ke 61. So 61 tu expectation apa akan dia buat, price akan buat lower low yang berkana low lebih daripada 32. Macam cakap, bila break dia 32, apa yang kita dapat, kita akan tahu confirmation at least price akan pergi ke 28. Tu bila 28 adalah kita punya support. So sekiranya daily atau weekly break body bawah, meaning kita ada confirmation untuk sampai ke 26 dan 14k. So untuk kali itu yang kita tunggukan dalam membership adalah kita akan tunggu kat manakah best position untuk buy. Untuk kita yang siapa dah melakukan pendedahan banyak macam tu, dah melakukan pendedahan banyak yang dalam market, so kita perlu berhati-hati di kawasan buy. So untuk yang ni, dua sebetulnya untuk long term, dua akan gunakan untuk 4 hours punya RSI untuk
kata indicator untuk zone buy. So untuk currently kalau anda yang mencakap, anda boleh buy kawasan ni. Cuma untuk anda yang masih kata risiko dalam market ataupun pendandahan dalam market kurang, macam tu dah kata agak high 50,000, so mungkin anda lebih tinggi pada Zul. Dia punya group pun ada yang habis 100,000 ke atas pun ada. So mini hopefully ini data siapa yang kata macam tu dah ada invest yang banyak, anda boleh hold buy, anda tunggu bila RSI at least berada di 16, barulah kita buy lagi untuk at least turunkan kita punya average. So guys, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan lain. So sekiranya ada lagi anda tak faham, mungkin jelas, mungkin anda tu cakap laju ke, anda boleh di type ruangan komen. Nanti Zul akan buat mungkin lebih detail untuk anda, kemudian Zul buat video short. Nanti Zul akan save di Zul punya list dan anda boleh tengok hari-hari. So guys, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan lain. So jumpa lagi besok. Mungkin Zul tak sempat buat sebab apa, besok Zul masuk kena masuk kerja awal maknanya pukul 6 pagi tu, mungkin tu tak sempat buat video tu. Untuk besok expected tu akan buat waktu malam. So guys, jumpa lagi esok hari. Assalamualaikum. Jangan lupa like and subscribe, bantu tu dapat 10k subscriber. So jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.